pula. Yang ke-13, isteri prihatin tabiat Nabi. Ini ada cerita dia, menarik. Dok-dang ni rasa baca tajuk je hari ni. Okey, yang ke-14, isteri sikatkan rambut Nabi. Masya Allah. Ini memang menarik, nanti bacalah muka surat tu. Sayyidatina Aisyah bercerita, suatu ketika aku sedang haid. Lalu Rasulullah memanggilku. Rasulullah duduk dalam masjid. Sebab kita tahu Masjid Nabawi duduk sekeliling, maksudnya rumah isi Nabi duduk sekeliling masjid je. Jadi ketika haid, Aisyah tak boleh keluar daripada masjid. Dah balik rumah, sebab kalau keluar dari rumah masuk masjid. Jadi Rasulullah masa tu duduk dalam masjid. Rasulullah panggil Aisyah dan hulurkan kepala. Hulur kepala. Kok tingkap, mengikut melalui tingkap. Ada nanti cerita tu, boleh baca. Untuk apa? Untuk disikat rambut. Saya nak tanya moci-moci, sikat sendiri boleh tak? Agak tak kalau Nabi nak sikat sendiri boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Nabi buat begitu? Nabi nak tunjuk contoh kepada kita. Antara cara nak bermanja ataupun nak hubungan kasih sayang suami isteri, iaitu saling sikat rambut. Dan ada lagi cerita Nabi minyakkan rambut, isteri minyakkan rambut suami, suami minyakkan rambut isteri. Jadi sini ada tak buat sikat rambut suami akak tangan? Ada tak? Pernah tak sikat rambut suami? Nak akak tangan malu, saya faham. Jadi sebelum matilah kita ni mokcik, sikatlah sekali. Lagu tu, ayat tu kan. Bukanlah sebab kadang rasa ustazah macam pelik sangat lah ustazah. Rasa macam tak tahulah. Sebab apa pelik? Sebab kita tak biasa buat sunnah Nabi. Benda ni sebenarnya Nabi tunjuk contoh, mungkin kita tak biasa dengar. Ada pula kata ustazah, tu lelaki tak ada rambut dah, botok. Jadi ganalah siap pula mokcik. Dah botok baru dengar hari ni. Jadi gosok je lah, letak minyak sambil doa, ya Allah tumbuhlah semula dah. Bolehlah sikat. Jadi Masya Allah, nampak benda tu remeh, nampak seperti tangan ataupun sikat yang menyentuh rambut, tetapi yang sebenar yang saling bersentuhan adalah hati. Kita nampak macam tangan ataupun sikat yang menyentuh rambut, tetapi sebenarnya hati yang saling bersentuhan. Dan bila kita buat sunnah Nabi, rahmat Allah turun. Wak duduk panah baloh, tiba-tiba duduk baloh, sikat rambut je pun, bukan buat benda lain pun. Sebab barakah buat sunnah Nabi. Jadi balik ni sikat molek lah, bukan sikat dengan nak marah. Masa sikat tu buatlah. Ya Allah, banyaknya ubang pada awak. Kalau ikut ke gaya ni dah lama dah ni. Lepas tu tukar kita pula. Kan suami pun sikat, awak lagi banyak ubang, awak dulu mati ni. Yelah, bercakap pasal kematian, apa salahnya? Okey, subhanallah. Yang ke-15, Aisyah pakaikan wangian pada Nabi. Pakai minyak wangi. Bukannya bila bunyi tok laki bang wangi tu, nak pergi mana wangi-wangi kat rumah busuk apa? Dia cakap gitu pula. Dah, bila suami nak keluar pergi masjid, kejap-kejap. Sayang, sayang. Kalau panggil sayang lah. Kok jeruk lah panggil sayang. Kalau panggil ayang, tak boleh. Orang tak boleh panggil ayang. Nanti kokok lagi. Kokok. Ayang. Kokok. Ayang tu kan. Jadi panggil lah. Ayah ya. Ayahmu. Ikutlah. Ayahmu. Macam tu dah. Buat apa? Kejap. Ambil minyak wangi, sapu. Sunnah. Masya Allah. Menyapu minyak wangi. Tak mestinya nak pergi maya dalam rumah pun. Nak tidur pun tak apalah, pakai minyak wangi, sapu. Masya Allah. Kemudian bersama sebelum berpergian lama, asal negara yang ke-7, Nabi rawat isteri sakit. Memang comel Rasulullah tunjuk. Bila isteri sakit, Aisyah cerita Rasulullah akan baca doa-doa dan syifa. Semalam muslimin muslimat sekalian, ada siapa tak tengok ceramah saya kemarin? Angkat tangan. Ada siapa tak tengok ceramah saya kemarin berkenaan dengan sihir? Saja nak cek ni, ada tak? Oh, ada dah 2-3 orang. Jadi mokcik-mokcik ni dok follow saya je. Baru saya tahu. Follow, tapi dok dah tengok awak kemarin. Kena cari page Ustazah Asma Harun. Ada muka saya dengan suami saya, pakai tudung warna purple. Waktu page saya, kalau FB wak betul.
Dan banyak sangat FB dibina atas nama saya, muka saya, bukan saya. Oh tak ada FB. Tak apa, tak ada FB, tak ada masalah. Facebook tak ada masalah. Boleh hidup je, boleh ada je. Tapi kalau ada Facebook tu, siapa follow saya, yang tu. Semalam kita berkongsi satu doa. Sebab buat ceramah kemarin bukan saya, tajuk sihir dalam rumah tangga. Sebab antara punca yang mengundang kepada penceraian masalah rumah tangga, gangguan syaitan, jin, iblis, sihir dan sebagainya. Dan ini memang disebut di dalam Al-Quran, kisah Harut dan Marut. Ia adalah jin yang tugasnya adalah untuk mencerai-beraikan, merosakkan hubungan suami isteri. Memang ada jin yang kerja dia, tugaskah dia adalah merosakkan hubungan suami isteri. Moci-moci jangan ingat dah nikah 40 tahun setan dah heran ke kita. Bukannya setan kata moci ni dah nikah 40 tahun dah lewat benda dah ni, dah kacerah dah ni. Dia ni dah kahwin kat 50 tahun ni, hasut benda dah jadi dah. Syaitan adalah makhluk yang tak pernah berputus asa sampai kita habiskan nafas yang terakhir. Umur berapa pun, macam mana pun, setiap hari ada tugas syaitan di kalangan jin ni. Tugas dia nak merosakkan hubungan suami isteri. Sebab kita ni, cerita kita dalam rumah tangga. Sebab itu banyak cerita Nabi tentang rumah tangga nak bagi kita tunjuk ajar ni. Dan cerita adalah ketika Nabi dah tua. Sebab sepatutnya semakin kita tua, makin dekat dengan nak mati, kita lagi banyak pengumpul pahala daripada suami kita, daripada hubungan suami isteri, daripada keluarga. Bukan kita kata dah hujung-hujung usia banyakkan zikir, banyakkan ngaji Quran, betul. Tapi kita bimbang dalam keadaan kita banyak amal soleh, zikir, baca Quran, dan masa sama kita sedang melakukan kederakaan kepada suami, dan masa sama kita dikatakan bukan isteri yang soleh. Kita rugi muslimin muslimat sekalian. Terutamanya muslimat depan saya ni semuanya adalah muslimat. Masya Allah. Jadi nak cerita, nak sebut tentang apa tadi ya semalam. Antara yang dikongsi, yang kita jemput semalam adalah Dr. Husaini. Siapa Dr. Husaini ni? Dia doktor perubatan, lepas tu dia berhenti jadi doktor. Dia dah nak jadi pakar dah masa tu di hospital, sampai pernah menjawab jawatan Setiausaha Sulit, penolong ni lah, ketua pengarah kesihatan Malaysia, yang selalu tubik TV sekarang, tapi bukan dia lah orang yang sebelum tu. Jadi cerita Dr. Husaini, dia berhenti kerja dan dia berhenti jadi doktor perubatan, dan dia jadi perawat syifa, jadi guna rawatan Islam. Sebab pengalaman dia, bila dia rawat banyak sakit dari sudut kedoktoran, dari sudut sains ni, dari sudut X-ray, MRI, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Jadi akhirnya dia sebagai doktor perubatan dok jumpa sebab. Kemudian dalam tempoh dia jadi doktor, dia belajar juga rawatan syifa. Dan bila pesakit dia mari, bila dia cek semua tak ada masalah dari sudut sains, dia buat rawatan syifa. Bila dia buat rawatan syifa, boleh sembuh, boleh sihat. Akhirnya dia kata dia berhenti kerja jadi doktor. Masa tu peringkat pakar, peringkat dah banyak dah jawatan. Sebab dia melihat sebenarnya banyak masalah punca sakit adalah daripada gangguan jin, syaitan, sihir, santau dan sebagainya. Jadi sekarang isteri dia doktor juga. Saya duduk Seremban, memang tak jauh daripada rumah saya. Isteri dia klinik bawah, dia klinik atas, tapi rawatan syifa. Ada cerita dia, anak ni mak ayah dah berhabis hampir 100,000, puluh-puluh ribu. Sebab anak sesak nafas, kena bantuan pernafasan daripada anak tu kecil sampai besar. Pergi semua dah hospital swasta, rawatan sana, rawatan sini, nak buat pembedahan apa semua. Lepas tu pergi jumpa dia, berobat berapa kali, buat rawatan syifa apa semua, sehat, mulai ada, tak perlu bantuan pernafasan. Sebab syaitan ni, dia tahu ekonomi badan kita ni, tubuh badan boleh masuk. Dia boleh buat gangguan situ, boleh buat gangguan kaca situ, kaca sini. Hubungan suami isteri jadi panah, jadi rosak dan sebagainya. Tapi bukannya semua nak salah ke syaitan belaka. Sebab dia doktor perubatan, dia kata ada juga yang suami isteri mari nak berpisah apa, dia cek, dia kata ni tak ada gangguan apa-apa, ni masalah sendiri ni. Jangan salah ke syaitan belaka. Memang kadang-kadang perangai kita sendiri macam, bukan macam syaitan. Macam orang bukan orang baik, macam tu. Debor pula kata macam syaitan.